Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wazidna 'ilman ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama hadir mengimarahkan tempat rumah Allah ini. Jadi insya-Allah malam ini kita akan sambung lagi tafsir surah At-Taubah. Dan insya-Allah kita akan masuk ayat yang ke-55 apa? 55 dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Muka surat 190 ni ayat 55. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
Wallahu alimun hakim. Jadi maksud dia, maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menyeksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Dan mereka, yakni orang-orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah daripada golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang di dalam tanah, nescaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembahagian sedekah, yakni zakat. Jika mereka diberi bahagian, maka mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bahagian mereka, mereka marah. Dan sekiranya mereka benar-benar rela dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebahagian daripada kurniaan-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, yakni muallaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang dalam perjalanan sebagai kewajipan daripada Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi itu beberapa ayat daripada surah At-Taubah yang kita baca. Jadi ayat-ayat tadi sambungan kepada cerita perbuatan ataupun sifat-sifat keji orang munafik. Sifat-sifat keji orang munafik. Jadi sebelum ni Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala cerita berkenaan dengan perang Tabuk. Perang Tabuk dan bagaimana kesusahan yang dialami oleh setengah orang, termasuklah sebahagian sahabat, merasa berat untuk pergi ke medan Tabuk sebab dia jauh dan dalam keadaan cuaca panas, lepas tu sedang molek dengan musim buah. Jadi di kalangan mereka, di kalangan selain daripada sahabat yang merasa keberatan, ada satu kumpulan lagi yang memang tak segitu. Iaitu orang munafik. Jadi kalau tengok bermula ayat yang ke berapa? Yang ke-43 tu. Yang ke-43 tu Allah Taala mula cerita bagaimana sikap orang munafik. Dalam berurusan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka membuat alasan untuk mengelakkan daripada pergi ke medan Tabuk. Jadi bermula ayat 43 44 tu siapalah ayat yang kita baca saat ni, masih lagi Allah Taala nak sebut, nak senaraikan kekejian ataupun sifat-sifat buruk orang munafik. Memanglah kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Taala bahagikan manusia ni kepada 3 golongan, iaitu orang mukmin, orang kafir dan orang munafik. Kalau tengok pembahagian Allah Subhanahu wa taala dalam permulaan surah Baqarah tu, Allah Taala cerita orang mukmin sikit, beberapa ayat aja. Orang kafir pun sikit ya, beberapa ayat aja. Tapi bila siapa bab orang munafik panjang. Beberapa muka surat cerita berkenaan dengan orang munafik. Orang kafir sebaris, 2 baris. Orang mukmin pun 2-3 baris. 2-3 baris sahaja. Jadi buat apa? Orang munafik ni panjang supaya kat sini.
Bila sebut sikit, bila sebut je orang munafik, habis Allah Taala bongkar ke sikap-sikap mereka dalam berurusan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaklah pengah-pengah tak molek mereka tu. Jadi serupalah termasuklah ayat yang kita baca saat ni. Sambungnya lagi tentang keburukan sikap-sikap mereka. Jadi ayat yang ke-55 tu Allah Taala pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah harta mereka dan anak-anak mereka membuatkan engkau kagum. Membuatkan engkau kagum terhadap mereka. Kagum lagu mana? Tak okeylah. Orang yang sanggup belanja ke harta banyak gini mo ni. Orang yang anak dia berjual bersama dengan kita, bahkan syahid. Mati sekali dengan kita. Tak okeylah. Ayah dia kufur. Tak okeylah. Dia munafik. Tak okeylah. Tak okeylah kita kata tak ada perasaan cinta kepada agama ni. Sanggup dia dia wui harta. Kita cerita dah sebelum ni. Seorang munafik nama dia Al-Jad bin Qais. Dia cerita kepada Nabi, aku tak boleh pergi ke Tabuk sebab bila sampai sana aku tak boleh kawal nafsu aku. Bila tengok orang perempuan Rom yang comel. Jadi aku tak boleh kawal nafsu aku takut tak boleh kawal nafsu aku. Jadi benda tu fitnah besar pada aku. Jadi tak apalah, aku tak segi, tapi aku nak keluarkan harta aku. Infak harta aku untuk peperangan tersebut. Itu contoh. Lagu mana mereka ni belanja juga harta belanja juga harta, tapi jangan kamu kagum. Sebab itu semua hanyalah tipu hela. Itu semua hanyalah kita kata apa? Trik. Nak suruh tertutup. Nak suruh tidak terbongkar kemunafikan mereka. Kekufuran mereka yang tersembunyi dalam hati mereka. Jadi terpaksalah buat lebih seolah-olah mereka ni serupa juga orang beriman. Semaya dah. Lah ni nak pergi perang ni. Nak pergi perang ni. Tapi kita tak segi. Kalau pergi mati. Jadi kita buat tabik harta lah. Jadi Allah saya jangan kagum, jangan tertipulah. Wala auladuhum. Dia juga jangan kamu kagum dengan anak-anak mereka. Sebab ada di kalangan anak-anak orang munafik ni yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati syahid. Bukan sakat beriman, maka mati syahid. Maknanya mukmin sungguhlah. Sahabat. Sahabat. Orang munafik ni tidak termasuk dari kalangan sahabat Nabi. Walaupun mereka ni sezaman dengan Nabi, hidup sekali dengan Nabi, tapi mereka tidak sahabat. Sebab apa? Sebab syarat nak jadi sahabat ni orang itu kena beriman dengan Nabi. Jadi orang munafik tidak beriman, walaupun mungkin kita kata dia ni saing. Dari segi bahasa biasa ni saing lah. Duk gimari, duk buah, duk gapo saing lah. Tapi syarat nak jadi sahabat dari agama ni, itu kena beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang munafik, anak dia sahabat, dia tidak sahabat. Sebab dia pah mati tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia siapa? Contoh dia Abu Amir Ar-Rahib nama dia. Abu Amir Ar-Rahib. Dia ni semasa zaman jahiliah, dia ni ketua lah Puak Aus. Puak Aus, kabilah Aus ni satu kabilah yang terkenal di Madinah. Satu kabilah yang terkenal di Madinah. Qaus dan Khazraj. Qaus dan Khazraj. Duk balahlah dulu Bila Nabi mari, Nabi nak padam sejarah lampau mereka dua tu. Nabi gelar semua ni Qaus dan Aus dan Khazraj ni Ansar. Nabi panggil Ansar. Jadi dulu semasa zaman jahiliah sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Abu Amir ni ketua lah pemimpin Aus. Pemimpin Aus. Dia gelar diri dia sebagai rahib. Rahib ni orang alim lah. Tok guru. Mana orang juru. Orang menjadi rujukan dalam bab agama. Dalam bab keagamaan. Tetapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mari ke Madinah, terancam kedudukan dia Dah Nabi ni Rasul. Bila mana ramai pengikut dia beriman dengan Nabi menyebabkan hilanglah kedudukan dia. Jadi dia pun lari daripada Madinah pergi Mekah. Bergabung dengan orang musyrikin, duk galak duk bagi galak kepada
orang-orang musyrikin supaya bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu hijrah dia. Itu Abu Amir. Abu Amir. Lepas tu kemuncak ni dia mati di di Syam. Selepas penaklukan Mekah dia lari. Dia lari Mekah bila Nabi ke Madinah dia pergi Mekah. Bila Mekah jatuh tangan Islam pada tahun ke-8 Hijrah, dia lari ke Syam. Dia lari ke Syam. Tak apalah. Jadi Abu Amir ni anak dia siapa? Anak dia Hanzalah. Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah ni besar pengorbanan dia. Dia ni mati awal. Mati tahun ke-3 Hijrah dalam peperangan Uhud. Dibunuh oleh Abu Sufyan dan Al-As'ad. Jadi Hanzalah ni Hanzalah ni hak suruh cerita dia baru je nikah dengan isteri dia nama Jamilah tak silap. Malam pertama. Lepas tu pagi tu mendapat seru jihad. Tak ada mandi tak ada mandi wajib lagi. Selepas bersama dengan isteri dia tak ada mandi wajib lagi tu. Berangkat ke medan Uhud. Ke medan Uhud. Jadi sana dia terbunuh. Dan Nabi kata dalam hadis dia ni dimandikan oleh malaikat. Dimandikan oleh malaikat sehingga dia ni digelar ghisilul malaikah. Orang yang dimandikan oleh malaikat. Dimandikan oleh malaikat. Tak apalah. Jadi ayah dia tu, ayah Hanzalah hak hebat tu, ayah dia munafik. Jadi Allah SWT nak cerita, jangan kamu kagum. Walaupun ada di kalangan orang munafik telah memberikan harta untuk peperangan ni. Dan ada juga di kalangan mereka, anak mereka sendiri yang telah Islam, dia telah terbunuh dalam peperangan. Jangan kagum. Jangan kagum. Tak degih. Kira-kiranya kemunafikan mereka tu tidak berganjak. Tidak kesok. Itu tak apalah. Lepas tu innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Dan sesungguhnya Allah berkehendak untuk menyeksa mereka dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan Allah Taala nak cabut nyawa mereka ataupun mereka ni mati dalam keadaan kufur. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Okey, tak apalah. Itu ayat yang ke-55. Itu salah satu bentuk salah satu bentuk sifat jelek, sifat tak molek orang munafik. Sifat tak molek orang munafik belanja harta semata-mata nak tutup kemunafikan mereka. Bukan belanja ke harta tu ikhlas nak tolong Nabi dan para sahabat, tidak. Tu. Belanja nak tutup keaiban diri, nak tutup kemunafikan tersimpan dalam hati tu. Dan antara perangai buruk mereka lagi, anak mereka Islam dah. Anak yang mereka lahirkan membesar Islam dah. Berjual dengan Nabi tapi tidak mampu mengubah fahaman mereka, tetap kerah. Kerah dengan dengan kemunafikan mereka. Payah ke? Sebab dia dulu Abu Amir ni dulu dia ni ketua. Tiba-tiba Nabi mari tak boleh tunduk, tak boleh iktiraf Nabi sebagai rasul. Sebab Nabi telah mengancam kedudukan dia. Jadi masalah hatilah masalah hati. Kadang-kadang orang tu bukan tak boleh tunduk, bukan tak faham kebenaran yang hak dibawa tu, tapi faham dah. Tapi sebab tak boleh nak tunduk. Tak boleh nak patuh kepada orang luar, orang lain. Sedangkan agama aja tak kira siapa, hatta kulit hitam sekalipun, orang negro sekalipun, orang tak comel tu, kepala lepel tu dalam hadis sebut, kamu kena patuh, kamu kena taat. Kalau mereka dilantik menjadi pemimpin. Jadi tak lagi ni sakok situ. Sakok situlah sekali pak mati dalam keadaan kufur. Jadi Nabi dan para sahabat walaupun dia gelar diri dia tu sebagai rahib, orang alim, Nabi panggil dia al-fasik. Orang fasik. Orang fasik, bukan orang alim lagu ni. Lepas tu ayat yang ke-56. Ayat yang ke-56 ni cerita kejahatan mereka yang lain pula. Sikap buruk mereka yang lain pula. Iaitu
Mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah. Dia tu tidak beriman dengan Allah. Mereka tidak beriman dengan Allah, tapi boleh bersumpah dengan nama Allah. Boleh bersumpah dengan nama Allah. Kita orang Islam dah ni, okay. Kita tak main dengan sumpah ni. Sebab sumpah ni kalau tidak kalau kita langgar sumpah, kita kena kafarah sumpah. Kita kena kafarah sumpah. Adalah kena bayar sikit-sikit. Bukan benda main-main lah sumpah ni. Tapi dia tidak. Sebab apa? Sebab nak tutup kemunafikan tu sehingga sanggup sumpah. Sumpah ni orang guna untuk menguatkanlah sesuatu pernyataan. Jadi sumpah. Jadi gapo sumpah mereka? Innahum laminkum. Sesungguhnya mereka adalah sebahagian daripada kamu. Mereka puak kamu juga hakikatnya. Tetapi Allah Taala nafi selalu. Wa ma hum minkum. Padahal demo tu orang munafik tidak sebahagian daripada kamu, walaupun mereka telah membelanjakan harta, walaupun anak-anak mereka ada di kalangan anak mereka yang terlibat sama dalam peperangan dengan Nabi, walaupun mereka telah bersumpah, tetapi mereka tidak daripada kalangan kamu. Walakinnahum, lepas tu Allah kata, tetapi sebenarnya mereka tu kaum yang pengecut, yang takut. Jadi sumpah mereka tu bersebab. Sumpah mereka tu bersebab. Sebabnya apa? Sebab takut. Takut apa? Takut terbongkar ke kemunafikan mereka tu. Jadi terpaksa buat bermacam-macam trik, bermacam-macam hal untuk tutup. Untuk tutup kejahatan. Biasalah ke bila seorang tu dalam kehidupan kita ni pun, bila orang tak ada buat jenayah kau buat gapo kau, biasanya nak tutup. Tak usah orang tahu ni, ke buat salah kau gapo kau, ke dia akan buatlah sesuatu ke untuk tutup. Budak-budak pun dia pandai ke. Dia pandai buat manis mulut lah, gapo lah ke. Nak tutup. Sebenarnya nak susup ada benda tak kena. Jadi orang munafik ni sumpah. Sanggup belanja ke harta. Banyak dia buat. Banyaklah waktu letih kat Allah lah. Waktu harta banyak-banyak ni letih kat Allah. Sumpah. Semaya sekali dengan Nabi daripada sahabat. Padahal tak sih semaya. Semaya tu dia ada malah-malah. Tapi terpaksa buat. Sebab apa? Sebab mereka ni orang yang penakut. Takut ke apa? Takut terbongkar lah. Kenifakan mereka tu, munafik mereka tu. Jadi sebab lepas tu Allah Ta'ala gambar ke betapa takutnya mereka ni. Ayat yang ke-57 tu Allah Ta'ala nak gambar ke takut sangat. Maknanya kehidupan mereka tidak tenang lah. Hidup dalam ketakutan. Nak susuk. Macam apa ni? Perisik lah kan, kampung-kampung kan, orang jadi spy ni kan. Orang jadi spy ni. Takut hakikatnya kan. Walaupun terlatih, walaupun cukup macam-macam dah latihan yang diberi, macam-macam dah teknik dia tahu macam-macam, tapi dia pun beringat takut kat Allah. Dia kau demo kat habis. Jadi gitu juga orang munafik ni. Jadi takut. Jadi ayat yang ke-57 tu Allah Taala sebut, sekiranya mereka memperolehi tempat berlindung, malja, tempat berlindung, tempat berlindung. Maksudnya sini ada ulama kata macam kubu lah. Kalau peperangan kat dalam kubu, masuk dalam kubu. Ataupun gua, magharat. Gua di di bukit-bukit, di gunung-gunung. Ataupun muddakhalan ni sini dia kata lubang. Lubang dalam tanah. Ulama tafsir ke sini seperti telaga dan lain-lain. Lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Nescaya mereka lari ke sana dengan secepat-cepatnya. Lari dengan sepantas kilat. Yajmahun ni ke? Yajmahun ni sifat kuda. Yajmahun ni mana lari supaya kuda, derah supaya kuda. Derah supaya kuda. Bayar ke kuda lari setahu mana ke? Pecutan kuda tu. Jadi orang munafik ni akibat nak susuk kemunafikan mereka, okay. Nak susuk ketakutan mereka tu, seolah-olah kalau ada je tempat berlindung, tempat nusuk, derah-derah nak pergi. Derah-derah nak pergi sepantas kuda, sepantas pecutai kuda. Setara tu. Nak ayat takut sangatlah kehidupan mereka ni. Takut terbongkar rahsia.
Takut terbongkar rahsia. Jadi tak tenang juga, tak aman juga, tak selamat juga. Kehidupan mereka hakikatnya. Itu. Itu ayat yang ke-57. Ayat yang ke-58. Ayat yang ke-58. Ni cerita masih lagi cerita berkenaan dengan sikap buruk orang munafik. Ni lagu lain pula. Lagu lain pula, versi lain pula. Allah Taala kata wa minhum ada di kalangan mereka, yakni orang munafik, man yalmizuka fis sadaqat. Orang yang mencela engkau, cela Nabi. Cela Nabi buat apa? Ki zakat. Ki pembahagian zakat. Sebab berkenaan dengan cara Nabi bagi, tak puas hati. Tak puas hati. Fa in u'tu minha radu, tapi kalau boleh dia tak apa pula. Boleh dia tak apa. Hak tak puas hatinya nak marahnya, kalau tak boleh. Kalau boleh tak apa. Kalau tak boleh. Yakni segala usaha mereka tu tak ada lain. Sebabnya nak kepentingan peribadi. Nak suruh boleh. Nak suruh halah molek dia tak apa. Okey, tak apalah. Jadi siapa ni? Siapa hak cela Nabi SAW? Kalau dalam akidah, kalau kita mengaji akidah, kita beriman dengan Muhammad, kita mengucap Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Bermakna kita tak boleh sikit pun kata huduh ke Nabi. Kalau kita kata huduh ke Nabi, kufur. Terkeluar daripada agama, tak boleh kata huduh, tak boleh nyanyi. Dia dak. Dia cela Nabi. Dia cela Nabi. Jadi ada kisah lah. Ada kisah di kalangan orang munafik ni, iaitu nama dia Abul Jawad. Abul Jawad. Dia kata kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, apabila Nabi bagi harta zakat, Nabi bagi zakat. Nabi bagi zakat. Dia kata ke sahabat-sahabat, dia kata, mu tak tengok ke? Okay. Mu tak tengok ke sahabat kamu ni? Nabi lah. Sahabat kamu, Nabi. Tak tengok ke sahabat kamu ni duk bagi sedekah ke pengembala kambing? Maknanya duk bagi zakat tu kepada pengembala kambing. Bermakna pengembala tu orang yang asnaf lah. Asnaf zakat. Okay. Duk bagi ke demo-demo tu. Duk bagi ke demo-demo tu. Lepas tu dia kata lagi. Lepas tu dia dakwa. Dia kata, Abul Jawad kata ke Nabi, dia kata Nabi ni dia dakwa. Dialah orang adil. Dialah orang adil. Padahal tak bagi kita, duk bagi ke hak belah kambing. Pengembala kambing ya. Kita tak boleh. Adil ke mana gitulah yang ayat. Dia tak puas hati. Tak puas hati. Kita tak boleh dia. Tak boleh dia. Lepas tu Nabi pun kata, bila Nabi tahu, Nabi kata, mu ni jenis bahasa tolu lah kita kata, la aban lak. Nabi celalah dia, okey. Tak ada pok ni, orang tak ada pok. Orang tak ada pok ni orang hok tidak dapat pendidikan yang baiklah. Nabi wayak dia, amakana Musa ra'iyan, bukankah Nabi Musa tu pengembala kambing? Buat apa munduk cela pengembala kambingnya? Bukankah Nabi Musa dulu pengembala kambing juga? Amakana Daud ra'iyan, bukankah Nabi Daud tu pun pengembala kambing juga? Falamma dhahaba qala alaih, bila dia pergi, Abul Jawad pergi, Nabi pun wayak kepada sahabat-sahabat dia, ihdharu hadha wa ashabuh fa innahum munafiqun. Jauhilah orang ni dan sahabat-sahabat dia, sebab mereka ni orang munafik. Jangan duduk sekali dengan mereka ni. Jangan duduk sekali. Maknanya kalau orang mukmin, orang muslim, dia tidak akan cela Nabi. Dia cela Nabi, pelekeh Nabi. Bagi zakat ke pengembala-pengembala kambing sahaja. Itu. Dan ada lagi beberapa hadis-hadis lain berkenaan dengan sebab latar belakang penurunan ayat ni. Jadi ni salah satulah. Salah satu. Jadi setara tu. Okay. Pembahagian Nabi, hijrah Nabi, hak tu pun mereka pertikai lagi. Sedangkan Nabi SAW seperti hak disebut dalam ayat yang lain, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni tidak kecek, tidak buat mengikut hawa nafsu. In huwa, tidaklah apa hak Nabi buat, Nabi ucap tu, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang diwahyukan kepada dia. Jadi bila wahyu daripada Allah, maknanya hijrah Nabi tu, pembahagian Nabi tu direstui oleh Allah. Allah tetap lagu tu. Nabi je buat je. Nabi je buat mengikut ketetapan Allah. Bila orang ni
mencela Nabi bermakna dia cela ketetapan Allah. Sebab tu tak boleh cela Nabi. Bila cela Nabi, kita cela keputusan daripada Allah. Kita cela pilihan Allah. Kita cela utusan Allah. Bermakna Allah tak pandai. Gitulah akibat dia. Akibat dia gitu. Gis itu. Jadi itu ni salah satu penyakit. Penyakit orang munafik. Jadi dia boleh buat banyak perkara lah sebab dia duduk sekali dengan Nabi daripada sahabat. Jadi banyak perkara lah hak dia buat. Okey. Lepas tu ayat yang ke 59. Ayat yang ke 59 tu. Jadi ayat yang ke-59 tu ini satu bentuk satu bentuk pujukan lah. Gosok. Ayat Quran ni kalamullah. Allah Subhanahu wa taala walaupun jahat sama mana hamba dia, dia sentiasa memberikan peluang. Sentiasa pujuk, lepas marah, lepas marah, lepas kritik, lepas tembok, gosok. Gosok. Pujuk. Pujuk maknanya kritik kerah-kerah tu, royak kerah-kerah tu nak suruh khabar. Bukan nak suruh dia terus berada dalam kekufuran, tidak. Jadi ayat yang ke-59 ni nak pujuk lah. Nak pujuk. Jadi Allah Taala kata, kalau mereka tu redha, puas hati, terima, berlapis dada dengan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dan Rasulnya, apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya berikan kepada mereka. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya beri. Allah Ta'ala beri ke apa? Rasulnya beri ke apa? Tak boleh pun. Tak boleh pun zakat tu. Maknanya apa yang ada lah rezeki, nikmat yang ada tu, yang ada pada mereka tu, kalau mereka redha. Kalau mereka redha. So Allah Ta'ala kata, kalau mereka redha, yang pertama. Waqalu, dan selagi redha tu dalam hati. Puas hati, tunduk. Selagi waqalu, dan mereka kata hasbunallah, padailah, cukuplah Allah bagi kami. Maknanya kalau tak boleh harta apa, kalau tak boleh zakat kau, tak boleh gapo-gapo, padai kita ada Allah. Padai hak tu. Jadi kata-kata ni melalui lidah. Sayu'tinallahu min fadlih. Allah Ta'ala akan beri kepada kita daripada kurnia dia. Allah Ta'ala dan Rasulnya akan beri kepada kita daripada kurniaannya. Ni dalam ayat ni. Allah Ta'ala kata syarat. Maknanya syarat. Nak boleh kelebihan, nak boleh rezeki, nak boleh kebaikan, nak boleh apa-apalah. Nikmat-nikmat di dunia ni. Nikmat-nikmat di dunia ni. Satu, mula-mula sekali kena redha dengan keputusan Allah, dengan ketetapan Allah. Jadi ayat ni umumlah kepada orang munafik, kepada orang mukmin. Termasuklah kita. Kita kena redha dengan gapo kita ada dah. Syukur dengan rezeki yang kita ada dah, dengan nikmat yang kita ada dah. Walaupun mungkin kurang jika dibandingkan dengan orang lain. Selain syukur, kita tak pandai syukur dalam hati, kena sebut. Kena sebut dengan lidah. Hasbunallah. Padailah Allah bagi kami. Memadailah Allah kepada kami. Walaupun kita tak ada, kita kurang jika dibandingkan dengan orang lain, tapi kita ada Allah. Jadi kalau gitu, barulah kita akan dapat kelebihan. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala sebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kalau kamu syukur, maka aku akan tambah kepada kamu. Jadi syarat nak suruh dapat kelebihan, nak suruh dapat apa-apa rezeki kau, nikmat kau, apa mula-mula sekali kena redha dengan apa yang kita ada. Kena terima, kena puas hati, kena syukur. Tidak kata bantah, memberontak, marah. Tak puas hati dengan ketetapan Allah. Kerana Allah, aku lagu ni, orang lain lebih, buat apa? Allah tak adil, kita kata. Tak boleh. Tak boleh. Dia kita kena terima lah. Jadi Allah nak kata dalam ayat ni, orang munafik tadi pun gitu juga. Orang munafik tadi gitu juga. Kalau mereka nak dapat kelebihan, dah tak ada nak gomo sangat, nampak tak puas hati sangat, pengembala-pengembala kambing boleh zakat tadi. Kalau mereka pun nak juga, kalau kata layaklah, maka mereka kena redha dengan Allah, dengan ketetapan Allah. Gapo ketetapan Allah? Ketetapan dia mula-mula sekali kena beriman lah dengan dia.
Jadi nak dapat kelebihan yang banyak, nikmat yang banyak, paling besar sekali syurga seesok, mula-mula sekali mu kena redha. Kalau mu tidak beriman lagi, mula-mula sekali kena beriman dengan Rasulullah, dengan Allah. Dia kena sebut dengan lidah hasbunallah. Bukti tanda keimanan sebenar. Tidak kata dalam hati saja, bahkan dengan lidah. Dengan lidah. Itu barulah kita akan dapat, barulah Allah Ta'ala akan berikan kelebihan. Allah Ta'ala dan Rasulnya akan berikan kelebihan kepada kita. Kepada kita, tu syarat dia. Jadi ayat ni selain nak pujuk, dah semua tu Allah Ta'ala timbuk parut dah ke. Ayat semua tu timbuk parut dah. Kata orang munafik ni penakut ke. Lari kebuk ke. Kalau boleh jumpa lubang masuk dalam lagu pun nak nusuk dari telaga sebab dia takut. Jadi ayat tu bunyi macam penghinaan lah. Tapi bagi harapan lagi. Kalau mereka tu annahum, Allah Ta'ala kata kalaulah mereka itu redha dengan ketetapan Allah. Kalau mereka redha, kalau mereka kata padalah Allah bagi kami, tentu kami akan berikan kelebihan kepada mereka. Boleh sangat. Maksudnya Allah Ta'ala tidak pilih kasih. Tidak kata orang mukmin je hamba-hamba Allah. Tak. Hamba juga sebenarnya. Cuma mengingkar hamba yang derhaka. Maka nak suruh dapat kelebihan ni, kembalilah pada aku. Kembalilah taat kepada ketetapan aku. Gitu je. Inna ilallah raghibun. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Itu Allah Ta'ala nak daripada hamba dia. Bukan kata Allah Ta'ala ni pilih-pilih tak. Okay. Semua ni hamba dia. Cumanya hak dapat kelebihan ialah hamba yang beriman. Sesuai lah. Sesuai. Itu ayat yang ke-59. Ayat yang ke-60. Ayat yang ke-60 ni cerita berkenaan dengan asnaf zakat. Cerita berkenaan dengan golongan-golongan yang layak dapat zakat. Satu sebagai nak menempelak. Okay. Nak menempelak golongan munafik tadi yang mempertikaikan keputusan Nabi. Tak widya, okay? Tak widya. Dia nak boleh kerana dia munafik ke? Nak boleh kerana dia munafik. Itu yang kedua ayat ni juga dalam satu masa yang sama dicela-cela perbahasan berkenaan dengan orang munafik ni. Allah Ta'ala sebut selalu. Sebut selalu siapa hak layak siapa hak layak terima zakat. Jadi kalau kita ngaji fiqh bab zakat ke, ayat ni lah. Kalau bab cerita berkenaan dengan asnaf zakat, golongan-golongan hak layak dapat zakat, ayat ni lah hak menjadi rujukan utama dalam Quran. Ayat ni. Walaupun ayat ni celah-celah. Celah-celah cerita berkenaan dengan orang munafik. Cerita berkenaan dengan peperangan Badar. Ayat yang ke-61 sama pula ni. Ayat 61 sama pula cerita berkenaan dengan sikap-sikap orang munafik. Hak teruk tu. Sama pula. Lepas tu mereka kata Nabi ni lurus bendul. Tak pandai dengan kata Nabi ni Nabi ni bagi zakat tak betul. Ayat yang ke-61 tu mereka kata Nabi ni lurus bendul. Ikut ayat caya belaka. Lagu mana nak jadi Nabi, lagu mana nak jadi pemimpin, lurus bendul lagu ni kan. Itu pasal dek. Kita kata tak pandai ke. Ayat dia kata pula ke Nabi. Tak apalah. Jadi di celah-celah tu Allah Ta'ala masuk ayat berkenaan dengan asnaf zakat. Jadi Allah Ta'ala kata sesungguhnya zakat, sedekah sini, sedekah maksudnya zakat lah. Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Orang fakir. Wal masakin, dia orang miskin. Apa beza ke? Apa beza orang fakir dan orang miskin? Apa beza? Jadi mengikut ulama sebenarnya berkenaan dengan ta'rif atau maksud fakir dan miskin ni ulama beza pendapat. Tak apalah. Jadi sini dia kata orang fakir ni, okay. Orang fakir ni dia ada pendapatan, dia ada duit, dia ada pendapatan cuma tak cukup. Pendapatan yang dia dapat bulan-bulan tu tak cukup untuk menampung keperluan keluarga dia. Contohlah kita kata dalam keluarga dia, dia bini dia, anak dia 5 orang kita kata, okey. Tetapi duit yang dia ada dengan kos ekonomi semasa tu boleh menanggung
apa ni, 2 orang yang anak dia. Dia dengan bini dia, lepas 2 orang, 3 orang lagi kalau nak kira lah. Tak mampu. Maknanya apa ni? Hak dia ada tu tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Itu maksud miskin. Itu maksud fakir. Manakala miskin ni orang tak ada gapo. Tak ada gapo, okey. Kita kata lah ni gak kalau zaman moden dak gelandangnya lah. Duduk tidur di tepi jalan tu, rumah pun tak ada, kenderaan pun tak ada, okey. Jadi memang apa ni? Memang apa ni? Buat yang sungguh lah. Kalau tak ada rumah ada, rumah tempat tinggal ada. Cuma pendapatan itu tidak cukup untuk menampung keperluan keluarga. Orang itu fakir. Orang miskin ni tak ada gapo. Tak ada gapo. Macam gelandangnya itu. Itu takrif mudah. Tapi dalam apa ni? Ukuran kemiskinan, kefakiran ni dia ikut peredaran zaman lah. Sebab apa ni? Kos apa ni, kehidupan semasa dia ada perubahan semacam. Jadi hak ni apa ni, Jabatan Majlis Agama Islam ai ko gapo dia ada dah. Takrif dia ada dah standard dia. Siapa hak dikatakan fakir, siapa hak dikatakan miskin. Tak apalah. Jadi 2. Golongan pertama fakir, yang kedua miskin. Yang ketiga amil. Amil ni orang hak kutip zakat. Dia pun ada bahagia juga. Yang keempat al-muallafati qulubuhum. Orang yang dijinakkan hati mereka. Dijinakkan hati mereka. Siapa? Itu orang yang baru masuk Islam dalam keadaan tidak kuat lagi lah keislaman dia tu. Kita panggil muallaf. Jadi nak suruh pegangnya dia tu semakin mantap, semakin kemah, tidak mudah goyah. Jadi apa ni, diberikan zakat. Diberikan zakat pada mereka untuk tarikan lah, untuk jinakkan hati mereka. Adalah cara-cara pembahagian dia tu ada dalam apa ni, fiqh, dalam kitab fiqh. Dan apa ni, serupa juga takrif dia ni, siapa hak muallafah ni, sejauh mana, luah mana makna dia tu. Boleh ke tidak kalau orang kafir sendiri kita apa ni, tak masuk Islam lagi, boleh ke tidak diberikan zakat untuk tarik mereka masuk Islam? Hak ada potensi, boleh ke tidak? Hak tu ulama bincang panjang, ada kata boleh, ada kata tak boleh, tak apalah. Hak tu. Yang kelima ar-riqab. Ar-riqab ni hamba. Hamba iaitu hamba mukatab. Hamba yang apa ni, berjanjilah dengan tuan dia. Buat perjanjian dengan tuan dia untuk dapat ke jumlah. Contoh tuan dia kata boleh mu nak berdeka, tapi mu kena cari apa ni, 20,000. Kena cari 20,000 ikat aku. Boleh 20,000 berdeka. Jadi boleh apa ni, zakat diberikan kepada hamba tersebut untuk kepada tuan dia, lalu bebas hamba tu. Tapi ni cerita tika ada lagi lah sistem perhambaan ni. Lah ni sistem ni tak pakai dah. Tetapi hukum masih lagi ada dalam kitab. Hukum berkenaan dengan hamba ni, perhambaan ni dipanggil hukum muallaq. Hukum hak tergantung. Bukan kata masuh dah. Kita kata tak pakai dah, tak. Tergantung. Yakni boleh jadi suatu hari nanti sistem perhambaan akan diamalkan pula. Jadi ketika tu bolehlah pakai balik sistem apa ni, hukum ni. Dan begitu juga apa ni, hamba ni, selain hamba mukatab, hamba lain, hamba tidak mukatab, hamba biasa boleh juga dibebaskan dengan diberikan duit zakat kepada tuan dia. Lepas tu al-gharimin iaitu orang yang apa ni, dibebani hutang. Orang berhutang, yang ni berhutang dengan apa ni, untuk maslahat lah. Untuk maslahat dia lah, untuk menolak lah, bukan butai tu untuk maksiat dak. Bukan butai untuk judi ke apa dak. Butai untuk menanggung keluarga ke, butai untuk mengaji ke, okey, PTPTN ke apa tu. Jadi boleh. Mereka termasuk dalam asnah zakat juga. Lepas tu orang berada di jalan Allah fi sabilillah. Fi sabilillah ni, kalau ulama-ulama dulu mereka kata sabilillah ni jihad lah, perang di jalan Allah. Lah ni tak perang dah. Jadi tak ada kau orang hak apa ni, berada di jalan Allah ni. Jadi ulama-ulama semasa kata ada orang hak mengaji agama, orang hak apa ni, kita kata tulis kitab, okey.
Berdua tulis kitab, nak sudah kitab, buat kajian berkenaan dengan apa-apa masalah lah dalam agama ni. Itu ya. Lepas tu yang ke-8 Ibn Sabil. Ibn Sabil ni orang yang putus berkalan lah. Semasa dalam perjalanan, semasa dalam permusafiran. Putus berkalan. Jadi mereka juga layak mendapat zakat. Jadi itu 8 golongan yang Allah Ta'ala sebut sebagai asnaf zakat. Jadi orang munafik memang tak ada lah, sebab mereka tu tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faridatan min Allah, sebagai ketetapan daripada Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu. Jadi itulah beberapa ayat malam ni berkenaan dengan orang munafik ni. Lepas tu ayat yang ke-61 tu sambungnya lagi. Sambungnya lagi berkenaan dengan mereka lagi. Sifat-sifat buruk mereka terhadap Nabi dan para sahabat. Tak apalah, insya-Allah hari ni kita akan sambung di kesempatan yang lain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.